Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami IIC di dalam program My Prophets. Penonton yang dirahmati Allah, untuk episod kali ini kami bawakan anda dengan kisah-kisah yang menarik, yakni kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorangnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazzin pertama yang telah dipilih oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dibesarkan dan dilahirkan pada 5 Mac bersamaan dengan 580 Masihi. Dibesarkan di kota Mekah dan berada di bawah jagaan tuannya, yakni Umayyah bin Khalaf, dan beliau adalah seorang anak yatim dan berasal daripada Bani Jumaah. Dan setelah baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau telah diangkat dan diiktiraf menjadi hamba yang terbaik dan telah diberi kepercayaan untuk memegang kunci berhala pada ketika itu. Namun, disebabkan sifat perkauman dan adat Arab yang tinggi pada waktu itu telah menghalang beliau daripada mendapat jawatan yang tinggi. Menyebut nama Bilal bin Rabah, pasti kita akan terbayang kisah keteguhan hati seorang Muslim yang sejati. Betapa tidak, saat Muslim pada ketika itu hanya berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima oleh kaum Muslimin. Seorang budak bertekad bulat, berani untuk mengikrarkan diri dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui kisah pengislaman, jasa dan pengorbanan Bilal bin Rabah, ikuti perkongsian yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zubair bin Mustafa dalam segmen kali ini. Kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار ومن على نهجه سار. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Dan sebelum saya terlupa, ingin saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada pihak Sarawak IIC, Sarawak Islamic Information Center, di atas penganjuran program atau segmen My Prophet yang akan menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan program seumpama ini pastilah merupakan satu program yang bermanfaat buat umat, satu program yang akan menjelaskan dengan sebaiknya tentang isi kandungan agama kita Islam. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang istimewa, merupakan insan yang diletakkan martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencintai para sahabat merupakan sebahagian daripada iman, kerana keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia pada kurun aku, yakni para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 100, firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas di dalam ayat tersebut bahwasanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dalam kalangan muhajirin dan ansar. Mereka ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikut jalan kebaikan yang dibawa oleh para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha
ke atas mereka dan mereka redha kepada Allah sebagai Tuhan. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, dan itulah kejayaan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf para sahabat di dalam Al-Quran dengan perkataan radhiyallahu anhum, Allah redha ke atas mereka. Dan antara yang lain keistimewaan para sahabat adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencela mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha muddu ahadihim wala nisfi. Janganlah kalian la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencerca, janganlah kalian memaki sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum, kalaulah seorang daripada kalian anfaqa mithla uhudin dhahaba, menginfakkan atau menyedekahkan satu nilai emas yang sebesar gunung Uhud, satu gunung yang besar, ma balagha muddu ahadihim, tidaklah pahala sedekah atau infak kita itu mencapai kebaikan para sahabat, mud yang secupak kebaikan para sahabat, wala nisfih, ataupun separuhnya. Itu merupakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mencerca atau mencela para sahabat. Maka daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, kita fahami bahawasanya mencintai para sahabat itu satu tuntutan dan membenci mereka adalah larangan. Maka mereka yang menyeru kepada mencintai sahabat, wajarlah untuk kita ikuti, dan mereka yang menyeru kepada membenci sahabat radhiyallahu anhum, maka patutlah dan mestilah kita jauhi. Muslimin dan muslimat serta penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita nak bincangkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hebat, namanya sentiasa disebut-sebut oleh penduduk di dunia dan disebut-sebut oleh penduduk di langit. Dimuliakan dengan bermacam-macam kemuliaan. Antaranya di negara kita, nama beliau dimuliakan dengan salah satu nama jawatan. Dan beliau menjadi teladan kepada orang beriman. Teladan tentang teguhnya iman walau berat seksaan. Menjadi bukti bahawa tiada resis di dalam Islam. Bahkan diangkat dan diagung-agungkan walau berkulit hitam. Dialah Bilal bin Rabah. Dialah Bilal bin Rabah, atau setengah riwayat menyebutkan Bilal bin Rayah. Kenapa? Kerana tulisan Arab kuno dahulu ditulis tanpa titik. Kalau kita perhatikan huruf Ra, Ba, Alif, Ha dan huruf Ra, Ya, Alif dan Ha, kalau kita padam titik-titiknya maka tulisannya adalah sama. Sebab itulah disebutkan, dinukilkan tentang nama beliau, ada yang menyebutkan ayah kepada Bilal, ada yang menyebutkan Rabah dan ada yang menyebutkan Rayah radhiyallahu anhu. Bapaknya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, dan Bilal dibawa dari negeri Habsyah. Beliau adalah hamba yang berkulit hitam. Habsyah adalah Ethiopia di kepulauan Afrika yang kita kenal sekarang. Dan kekal menjadi hamba walau berada di Mekah. Itulah keluarga Bilal. Kekal menjadi hamba di Mekah sehinggalah Bilal menganut agama Islam pada umurnya 30. Bilal dari kecil adalah seorang yang amanah. Seorang yang tidak mengeluh apabila disuruh bekerja. Seorang yang disenangi oleh tuan-tuannya dan disenangi oleh rakan-rakan hambanya. Dan beliau disenangi oleh semua orang disebabkan sifatnya. Yakni yang telah kita sebutkan tadi, sifatnya amanah, sifatnya baik hati, sifatnya tidak mengeluh. Sehinggalah dia menjadi rebutan untuk dibeli oleh orang-orang kaya di Mekah. Dan yang terakhir sekali memiliki beliau sebelum beliau dibebaskan adalah Umayyah bin Khalaf, seorang Quraisy yang paling kaya. Kita tahu Quraisy merupakan keturunan atau kabilah Arab yang paling mulia pada ketika itu. Dan sepanjang Bilal radhiyallahu anhu menjadi hamba,
beliau dalam keadaan dibelenggu oleh sifat jahiliyah. Bukanlah Bilal terbelenggu dengan statusnya sebagai hamba. Bilal seorang yang reda, seorang yang gembira dengan apa yang ada. Tetapi keadaan jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah telah membuatkan Bilal tidak berasa tenang hatinya. Antara sifat jahiliyah ketika Bilal menjadi seorang hamba adalah para hamba disuruh untuk mengukir berhala, dipaksa untuk menyembah berhala. Sedangkan Bilal tidak reda dan tidak menerima keadaan tersebut. Dan antara perkara lain yang menyebabkan Bilal tidak senang menjadi seorang hamba adalah dalam kalangan hamba itu sendiri terdapat orang-orang yang sombong. Tidak sedar diri walaupun seorang hamba, mereka tetap berbangga-bangga sekiranya tuannya yang kaya. Sedangkan dari sudut logik atau hakikatnya, yang kaya itu adalah tuannya, bukanlah hamba tersebut. Dan antara yang tidak disenangi oleh Bilal adalah para hamba pada ketika itu dizalimi, sehingga tertumpahnya darah para hamba tidak boleh dituntut. Bermakna mereka mencederakan, mereka sehingga tahap membunuh para hamba tanpa nyawa tersebut boleh dituntut. Dan itulah keadaan yang membuatkan Bilal rasa tidak senang apabila menjadi hamba ketika zaman Arab Jahiliyah. Sehinggalah muncul seorang yang mulia dalam kalangan Quraisy sendiri menyampaikan dakwah tentang kebenaran, dan bagindalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menyelamatkan Bilal, menyelamatkan hati Bilal yang pada ketika itu kusut, hati Bilal yang tidak tenang. Datang baginda sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah dan membawa mesej yang memberi impak yang besar dalam hidup Bilal. Maka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua kita maklum berasaskan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan kepada kita qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Oleh kerana Allah yang menciptakan sekalian alam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak para orang Arab di Mekah pada ketika itu untuk menyembah Allah yang satu, untuk meninggalkan sembahan-sembahan yang lain, kerana sembahan yang lain tidak mampu untuk memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahan yang lain tidak mampu untuk mengelakkan mudarat, dan yang mengelakkan kita daripada mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ajaran tauhid itu, satu daripada persoalan Bilal terjawab. Kemudian antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi adalah tiadanya resis di dalam agama Islam, tiadanya perbandingan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan la fadla li arabiyyin ala a'jami, tidak ada kelebihan Arab, seorang Arab itu terhadap seorang ajam. Ajam merupakan non-Arab. Dalam bahasa Arab bila disebutkan ajam adalah non-Arab, ghairul Arabi, selain daripada orang Arab. Bermakna dalam hadis yang disebutkan tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan baiknya Arab, baiknya Afrika, apa-apa bangsa sekalipun tidak ada kelebihan melainkan dengan takwa. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia dalam kalangan kamu adalah yang lebih bertakwa. Dan mesej lain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti larangan berzina, larangan untuk zalim walaupun dengan hamba, sehinggalah Bilal yang sering kali hadir untuk mendengar syarahan, untuk mendengar penerangan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terjawab dan tenanglah hati Bilal radhiyallahu anhu. Sehinggalah pada satu hari ketika Bilal berumur 30 tahun, Bilal terbuka hatinya untuk menganut dan menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyahadahlah Bilal, dan beliau radhiyallahu anhu terus menerus pergi belajar di pusat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, iaitu rumah Al-Arqam pada ketika itu, yang dijadikan sebagai pusat
untuk penyebaran agama Islam. Yang kita tahu pada awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun dakwah itu disampaikan secara secara tertutup. Jadi Bilal merupakan antara murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal yang hadir untuk mendengar dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam secara tersembunyi itu. Sehinggalah pada satu hari Bilal radhiyallahu anhu yang masih merupakan hamba kepada Umayyah bin Khalaf, ketika setelah mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penyampaian syarahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anhu lambat untuk pulang ke rumah tuannya iaitu Umayyah. Dan Umayyah pada ketika itu hairan dan terus bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, dari manakah engkau tadi? Kenapa engkau lambat?" Dan Bilal sebagai seorang Muslim pada ketika itu, walaupun Nabi SAW membenarkan untuk orang Islam yang diancam pada ketika itu untuk menyembunyikan keislamannya, tetapi Bilal tetap teguh untuk berterus terang kepada tuannya tanpa menyembunyikan keislamannya. Beliau mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, yakni tuannya, bahwasanya beliau telah menganut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang daripada Al-Arqam, tempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Maka ketika itu timbullah kemarahan daripada Umayyah, hambanya yang disayangi, hambanya yang sentiasa taat kepadanya. Pada ketika itu telah mengikuti ajaran Muhammad, orang yang paling dibenci oleh Umayyah bin Khalaf. Kalau kita nak katakan ataupun mudah untuk kita fahami, Umayyah bin Khalaf adalah golongan yang mungkin kita sebutkan bersekutu ataupun geng dengan Abu Jahal, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentang agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umayyah pada ketika itu sangat marah, dan perkara pertama yang dilakukan oleh Umayyah adalah dengan membuka baju Bilal dan menyebat Bilal dengan cemeti, memukul Bilal dengan cemeti dan memaksa Bilal untuk murtad. Tapi Bilal tetap teguh di atas akidahnya sehingga menyebutkan kalimah-kalimah yang selalu kita dengarkan tentang Bilal, iaitu Ahad. Bilal menyebutkan Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang satu. Itulah apa yang terukir, apa yang diungkapkan oleh bibir Bilal saat diseksa. Kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, adakah kita mampu untuk mempertahankan akidah kita baik di mulut, di hati dan di perbuatan kita ketika diseksa? Baik. Dalam kalimah Bilal, Ahad, pernah ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, dan pertanyaan ini adalah selepas berlakunya hijrah, bermakna telah bebasnya Bilal, dan Bilal dalam keadaan tenang ketika itu. Ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Bilal, "Kenapa ya Bilal, apabila engkau diseksa engkau menyebutkan Ahad? Seolah-olah kenapa tak pilih perkataan lain seperti menyebut Allah ataupun menyebut Ar-Rahman atau menyebut Ar-Rahim?" Kita tahu banyak lagi nama Allah Subhanahu wa taala, tapi Bilal pilih perkataan Ahad. Tetapi apa yang dibuat oleh Bilal atau apakah yang dijawab oleh Bilal? Bilal sengaja memilih perkataan Ahad untuk menyakitkan hati tuannya yang mana kita tahu kebencian orang terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan tauhid, disebabkan ajaran tauhid yang dibawa oleh agama Islam, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada ketika itu orang-orang Arab jahiliyah merupakan orang yang percaya kepada Allah. Mereka tahu Allah adalah pencipta, mereka tahu Allah yang memberikan rezeki, mereka tahu Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Tetapi kesilapan orang musyrikin Quraisy pada ketika itu adalah menyembah selain Allah ataupun tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah batu, pokok dan sebagainya, dan dengan alasan sembahan-sembahan tersebut yang menyampaikan doa atau hajat mereka kepada Allah Subhanahu
wa taala. Itulah salah satu kesilapan mereka yang menyebabkan mereka sangat-sangat membenci dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita balik kepada kisah Bilal tadi berkenaan dengan seksaan Umayyah. Umayyah masih lagi menyeksa Bilal. Umayyah masih lagi menjadikan Bilal menyakitkan Bilal dengan harapan untuk membuatkan beliau radhiyallahu anhu murtad atau keluar daripada agama Islam. Tidak cukup dengan seksaan yang dah membogilkan, yang dah melukakan, yang dah memenatkan Bilal, maka beliau radhiyallahu anhu diikat besi di lehernya, kemudian diseret di sekeliling kota Mekah. Dan dalam keadaan diseret di sekeliling kota Mekah, beliau ditawarkan ataupun dioffer kepada orang-orang sekeliling Mekah untuk diseksa ataupun dibunuh Bilal tersebut. Bermakna oleh kerana Umayyah dah penat menyeksa Bilal, maka ditarik Bilal, diseret Bilal ke sekitar kota Mekah dan ditawarkan siapa yang nak menyeksa Bilal, siapa yang nak membunuh Bilal sekalipun dipersilakan tanpa perlu membayar diat atau denda bagi orang yang membunuh. Sehinggalah selesai diseret Bilal dah dalam keadaan bogil, dalam keadaan yang menyayat hati, Umayyah bin Khalaf menyuruh beberapa orang hamba yang lain mengikat dua tangan dan dua kaki Bilal dan ditarik sekuat-kuatnya, tapi apa yang masih diungkapkan di bibir Bilal, Ahad, Ahad. Betapa kuatnya Bilal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dalam keadaan terseksa tetap kekal menjadikan ungkapan di mulutnya bersesuaian dengan akidah di hatinya. Di mana kita tahu ungkapan di mulut merupakan sesuatu yang berkaitan dengan iman. Walaupun pada ketika itu para sahabat yang diseksa dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan kalimah kufur dalam keadaan hatinya tenang, tetapi Bilal tidak memilih untuk mengambil keringanan tersebut, sebaliknya tetap untuk dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan kalimah kufur dalam keadaan hatinya tenang, tetapi Bilal tidak memilih untuk mengambil keringanan tersebut, sebaliknya tetap tetap menjadikan ungkapan di mulutnya sesuai dengan akidah di hatinya. Jadi apa yang antara perkara yang boleh kita hayati dalam perbuatan Bilal tersebut adalah untuk kita sentiasa berwaspada bahawasanya iman ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan dan berkaitan dengan perbuatan. Berkaitan dengan hati bermakna i'tiqad kita mestilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Berkaitan dengan lisan bermakna ucapan-ucapan lisan kita merupakan ucapan yang bersesuaian dengan iman. Begitu juga perbuatan tubuh badan kita. Bermakna dalam keadaan kita yang hidup dalam suasana harmoni dan sentiasa menjaga toleransi, jangan sesekali toleransi itu menyebabkan lidah kita mudah untuk mengucapkan sesuatu yang mengiktiraf ataupun sesuatu yang boleh memberi kesan kepada iman kita, kerana iman bukan sekadar terletak di hati tetapi apa yang diungkapkan di bibir dan juga dilakukan oleh perbuatan badan. Baik, setelah diseksa dengan seksaan yang begitu berat, Bilal yang masih lagi bertahan dengan keislamannya diselamatkan oleh seorang Arab Quraisy yang mulia, yang dermawan, yang semua kita maklum akan kemuliaan beliau ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang muncul untuk membebaskan Bilal, seorang yang pergi kepada Umayyah bin Khalaf di saat mendengar seksaan terhadap Bilal dan membuat perundingan dengan Umayyah untuk membeli Bilal. Maka Bilal radhiyallahu anhu ketika itu dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan dalam keadaan dijual oleh Umayyah dengan harga yang menghinakan. Dikatakan oleh Umayyah
bayarlah dengan satu uqiyah. Satu uqiyah adalah satu sukatan yang mungkin kita boleh sebutkan satu tadahan tangan, dan bayar dengan apa sekalipun. Satu uqiyah gandum atau satu uqiyah kurma tamar, maka perbuatan atau tawaran Umayyah bin Khalaf tersebut sebenarnya tawaran yang nak menghinakan Bilal. Maka kata setelah menerima satu uqiyah daripada Saidina Abu Bakar, kata Umayyah bin Khalaf nak menghinakan lagi Bilal, beliau mengatakan, kalau kamu nak beli dengan separuh uqiyah pun aku sanggup untuk menjualnya. Nak menghina Bilal, yang mana dia memandang bahawasanya apabila Bilal menjadi seorang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dipandang lagi oleh Umayyah bin Khalaf. Dibalas oleh Abu Bakar, kalau kamu nak suruh aku beli lebih sekalipun, dengan melebihi satu uqiyah sekalipun, aku sanggup untuk membelinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli Bilal, dan Bilal menjadi di bawah tanggungan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka salah satu lagi kisah yang berlaku adalah apabila Sayyidina Abu Bakar membawa balik Bilal ke rumahnya pada ketika itu, Abu Quhafah, iaitu bapa kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau beli hamba yang dah cedera teruk ini, hamba yang kurus kering ini? Apakah yang dapat kita manfaatkan daripada beliau?" Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Tidaklah aku membeli hamba ini, melainkan untuk aku bebaskannya." Bermakna Sayyidina Abu Bakar bukanlah nak menggunakan Bilal sebagai hamba, tetapi dibelinya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk dibebaskan kerana Allah. Dan istimewanya pembebasan Bilal ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang khusus memuji Sayyidina Abu Bakar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda." Maka aku kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku inzar ataupun aku datangkan peringatan kepada mereka tentang api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidaklah api neraka itu akan menyambar ataupun menyiksa kecuali orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mana mereka ini mendustakan kebenaran dan berpaling daripada kebenaran. Dan ini adalah ayat yang Allah tujukan kepada Umayyah bin Khalaf yang menyeksa Bilal, yang tidak menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, dan kami akan jauhkan orang-orang yang bertakwa daripada neraka ini. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang mana mereka mengeluarkan harta dan memberikan harta mereka ini untuk disucikan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan pengeluaran atau infak harta tersebut bukanlah untuk membalas budi sesiapa pun, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali melainkan infak tersebut tadi adalah untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan pastilah dia akan suka atau tenang dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinyatakan oleh Allah Taala kepada Sayyidina Abu Bakar berkenaan dengan perbuatannya membebaskan Bilal sebagai seorang hamba. Dan pembebasan Bilal ini antara istimewanya Bilal dibebaskan, sehinggalah Umar pernah menyebutkan, Abu Bakar sayyiduna a'taqa sayyidana, Abu Bakar adalah tuan kami, adalah penghulu kami, dan beliau telah membebaskan tuan atau penghulu kami. Bermakna Bilal pun digelar sebagai sayyid apabila beliau telah memeluk agama Islam dan telah berjuang mempertahankan akidah. Maka Sayyidina Umar, walaupun beliau seorang Arab, Bilal adalah seorang yang berkulit hitam,
tapi agama Islam telah mengangkat darjat Bilal sehingga Umar radhiyallahu anhu memuliakan Bilal dengan perkataan Sayyid. Itulah sedikit sebanyak tentang kisah Bilal daripada awal sebelum tibanya, sebelum dibebaskan Bilal, ketika Bilal masih berada berstatus seorang hamba sehinggalah dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selain daripada kisah pengislaman dan pembebasan Bilal radhiyallahu anhu, ada beberapa lagi keistimewaan Bilal radhiyallahu anhu. Antaranya adalah Bilal radhiyallahu anhu min ahlil jannah. Beliau merupakan antara ahli syurga. Beliau adalah antara sahabat yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara individunya tentang keberadaan beliau di syurga. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, peristiwa ini berlaku selepas Isra' dan Mi'raj. Selepas di Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Bilal, bima sabaqtani bil jannah?" Wahai Bilal, dengan apakah atau dengan amalan apakah yang menyebabkan kamu mendahului aku di syurga? Inni dakhaltul jannatal barihah fasami'tu khashataka amami. Sesungguhnya semalam aku telah diperlihatkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah memasuki syurga dan aku mendengar tapak kakimu. Aku mendengar tapak kaki sepatumu, wahai Bilal, berada di hadapanku. Faqala Bilal, maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'ataini wa ma asabani hadath qat illa tawadda'tu indah." Kata Bilal menjawab Rasulullah SAW, antara amalan yang beliau lazimi adalah aku tidak azan melainkan aku salat sunat 2 rakaat selepasnya, dan tidaklah aku berhadath atau terbatal wudukku kecuali aku akan berwuduk kembali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihadza, maka dengan amalan inilah rupanya menjadi sebab engkau masuk ke syurga mendahului aku. Jadi daripada hadis tersebut ada beberapa faedah yang boleh kita perolehi. Yang pertamanya bahawasanya Bilal disaksikan atau diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan salat sunat 2 rakaat di antara azan dan iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis lain, bainal adhanaini salatun, di antara 2 azan iaitu azan dan iqamah ada salat, yakni sunat 2 rakaat yang kita tahu sebagai salat qabliyah. Dan antara faedah lain adalah berkenaan dengan sunatnya berwuduk ataupun sunatnya untuk sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi daripada apa yang disebutkan oleh Bilal tadi, beliau radhiyallahu anhu melazimi perkara-perkara tersebut. Jadi boleh kita katakan yang hadis ini membawa maksud keberadaan Bilal di syurga ataupun hadiah Allah Subhanahu wa taala syurga untuk Bilal merupakan disebabkan istiqamahnya beliau atau konsistennya beliau dalam beramal dengan amalan tersebut. Dan dah pastilah kita fahami bahawasanya masuk ke syurga itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan amalan-amalan yang kita lakukan. Bermakna oleh kerana di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amalan kita di neraca ataupun di timbangan mizan di hari akhirat kelak, maka amal-amal kebaikan seumpama inilah antara yang membantu kita untuk masuk ke syurga. Dan ini adalah sebahagian daripada keistimewaan Bilal di mana Allah persaksikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan beliau di syurga kelak.
Selain daripada itu, Bilal merupakan muazzin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dilantik sebagai muazzin, iaitu melaungkan azan. Inilah yang kita sebutkan tadi di awal perkongsian kita, bahawasanya nama Bilal disebut-sebutkan di Malaysia khususnya dengan nama salah satu jawatan. Setiap surau atau setiap masjid mesti akan meletakkan jawatan Bilal, iaitu muazzin yang melaungkan azan. Dan melaungkan azan ini adalah satu tugas yang mulia, satu tugas yang mempunyai fadilat yang besar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang melaungkan azan ini, muazzin ini, di hari akhirat kelak adalah orang yang paling panjang tengkuknya. Dan apakah yang dimaksudkan dengan paling panjang tengkuknya? Kata Imam An-Nawawi, adalah paling panjang tengkuknya di hari akhirat kelak disebab untuk orang tersebut melihat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamah. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, apabila muslimin sampai di Madinah selepas hijrah, mereka dapat menunaikan salat secara terbuka, dapat berkumpul untuk menunaikan salat berjamaah di masjid, berbanding dengan keadaan di Mekah yang menghalang mereka untuk melaksanakan salat secara terbuka. Jadi pada ketika itu belum lagi disyariatkan azan. Mereka pun berbincang kerana sebelum itu mereka hanya datang berkumpul apabila tahu masuknya waktu secara sendiri dengan melihat keadaan matahari, waktu dan sebagainya. Jadi mereka cuba untuk membincangkan apakah cara untuk mengajak atau mengumpulkan manusia. Ada yang mencadangkan untuk diketuk ataupun digoncangkan loceng seperti Nasara, sehinggalah Umar radhiyallahu anhu mencadangkan apa kata kita lantik seseorang untuk laungkan seruan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, qum fanadi bis salah." Wahai Bilal, bangunlah kamu dan serulah untuk salat. Itu sebelum pensyariatan lafaz-lafaz azan. Adapun pensyariatan lafaz azan adalah berkaitan dengan hadis Abdullah bin Zaid yang bermimpi tentang lafaz-lafaz tersebut, dan beliau radhiyallahu anhu pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang untuk menyatakan tentang mimpinya. Lalu Nabi SAW mengikrarkan mimpi tersebut dan memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz azan tersebut, dan diajarkanlah lafaz tersebut kepada Bilal. Maka Bilal lah menjadi muazzin yang melaungkan azan, memanggil manusia untuk salat. Dan sehinggalah pada hari kita ini lafaz azan yang sama digunakan untuk menyeru kepada salat. Inilah antara keistimewaan Bilal, menjadi muazzin yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar sebenarnya kelebihan menjadi muazzin, kerana muazzin merupakan seorang yang menyeru untuk salat. Bermakna setiap kali salat itu ditunaikan, siapa yang datang menunaikan salat disebabkan azan seorang muazzin, maka fadilat atau kelebihan salat tersebut juga didapati oleh muazzin, kerana mereka yang menyeru ataupun orang itu datang untuk menunaikan salat disebabkan seruan mereka. Baik. Antara kisah berkenaan Bilal juga adalah tentang azannya selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu betapa sedihnya para sahabat disebabkan pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada kisah yang menyatakan bahawa Bilal hampir tidak sanggup untuk melaungkan azan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kenangan atau terkenang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tarikh Dimashq dan antaranya lagi adalah Az-Zahabi di dalam Siyarul A'lam An-Nubala menceritakan tentang kelebihan Bilal ataupun menceritakan tentang apa yang pernah berlaku dengan Bilal. Beliau mendatangkan riwayat daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya yang menceritakan tentang mereka pergi ke Syam bersama Sayyidina Umar. Qadimna Syama ma'a Umar. Kami pergi ke Syam. Syam ni adalah bahagian
kalau sekarang ni Syria, Jordan, Palestin itu adalah bahagian Syam. Qadimna Syam ma'a Umar, kami pergi ke Syam bersama Sayyidina Umar. Fa'adzana Bilal, pada ketika itu Bilal melaungkan azan. Dan zahirnya di situ kita dapat tahu bahawa Bilal berada di Syam. فذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم, maka pada ketika itu laungan azan Bilal menyebabkan manusia teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna seolah-olah suara Bilal itu merupakan satu memori bagi para sahabat berkenaan dengan Rasulullah. Bagaimana mereka tinggal di Madinah bersama-sama dengan Rasulullah. Bagaimana mereka mendengar laungan seruan tersebut lalu pergi ke Masjid Nabawi dan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suara Bilal lah yang digunakan untuk seruan tersebut. Falam ara yawman akthara bakiyan minhu. Dan tidaklah aku, kata bapa kepada Zaid bin Aslam tadi, tidaklah aku melihat pada hari tersebut orang yang paling banyak menangisnya melainkan Bilal. Bermakna oleh kerana para sahabat tadi teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi tuan kepada suara tersebut, apatah lagi muazzin yang dilantik sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jadi antara kelebihan ataupun antara faedah yang boleh kita dapat daripada perkongsian tentang Bilal bin Rabah ini, yang paling utamanya adalah mencontohi keteguhan iman Bilal radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang yang pernah diseksa tapi imannya tetap teguh, sentiasa menjaga lisan, sentiasa menjaga perbuatan tubuh badannya, apatah lagi hatinya tentang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya kita yang hidup di zaman ataupun hidup di tempat yang harmoni, hidup di tempat yang tiada halangan untuk menunaikan syariat, maka hendaklah kita lebih lagi menjaga lisan kita daripada mengucapkan kalimah yang kufur dengan apa-apa alasan sekalipun. Bahkan apatah lagi perbuatan kita dan hati kita yang mestilah sentiasa mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara faedah lain yang boleh kita dapat daripada kisah Bilal adalah berkenaan dengan betapa Islam ini mengangkat darjat seseorang itu berdasarkan takwa, bukanlah berdasarkan pangkat, bukanlah berdasarkan darjat, bukanlah berdasarkan keturunan, dan bukanlah berdasarkan warna kulit, fizikal dan sebagainya. Maka Bilal merupakan satu contoh. Beliau adalah seorang yang berasal daripada kepulauan Afrika, badannya kurus kering, kulitnya hitam, rambutnya berkerinting. Maka fizikal Bilal tersebut, zahirnya pada zaman Arab Jahiliyah mereka menghina fizikal tersebut, tapi oleh kerana keteguhan iman Bilal, taatnya beliau dengan agama Islam, taatnya tingginya takwa beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian saya tentang Bilal bin Rabah, dan yang paling penting sekali, semoga kita mencontohi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana merekalah orang yang paling memahami dan orang yang paling melazimi ketaatan dalam agama. Kefahaman mereka adalah kefahaman yang paling betul di dalam agama kita selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan kefahaman-kefahaman yang lain. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian daripada saya. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bilal bin Rabah sentiasa mengucapkan perkataan ahadun ahad yang bermaksud Allah yang satu.
dan beliau menolak ungkapan kufur, yakni yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Abu Bakar memerdekakan, dan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berujar, Sayyidina Abu Bakar adalah pemimpin kami dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin. Setelah merdeka, Bilal bin Rabah sentiasa berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerana itu para sahabat sangat menghormati dan memuliakan Bilal bin Rabah sebagaimana mereka menghormati dan menyanjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja untuk siri kali ini dan insya-Allah kita akan bertemu kembali. Teruskan bersama kami dan jadikan IIC saluran info anda. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.